للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan taufik dan hidayah ini sentiasa Allah Taala bagi kepada kita. Kerana taufik dan hidayah ini bukan Allah Taala bagi semua manusia. Tapi alhamdulillah taufik dan hidayah ini Allah Ta'ala bagi kepada kita dan kita berada di rumah Allah. Taufik ini juga Allah Ta'ala bagi kepada manusia yang dia rasa mudah. Itu dikatakan taufik. Bermakna kita nak melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan yang Allah Ta'ala suka. Kita sentiasa mengharapkan taufik daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita nak semayang, kita nak buat baik, kita nak semua perkara kebaikan itu kita rasa mudah, itu tanda kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan, waktu ni kalau lena sedap. Tambah kalau musim hujan lagi sedap. Tapi manusia yang Allah Taala campakkan taufik, tuan-tuan, dia boleh. Waktu hujan dia boleh semayang, dia boleh hadir. Itu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi taufik pada dia. Taufik ni apa dia, tuan-tuan? Taufik ni ialah gerakan, bantuan Allah yang tolak kita jadi mudah. Itu taufik yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi insya-Allah sebagai tazkirah subuh pada pagi ini, saya pun semalam kalut daripada Baling pergi buat reunion. Kebetulan saja pergi buat reunion tu, kebetulan takdirnya jadi mudah. Bukan mudah apa, tuan-tuan, kematian. Dulu dia sebagai warden, lama dah memang kita baik dengan dia. Cik Mat Komando, kalau tuan-tuan kenal di Yayasan Khairiah tu, anak tuan-tuan ada mengaji di situ. Cik Mat Komando tu dulu dia jadi warden lah. Kebetulan kemarin dia meninggal dan disimpan, disembahyangkan semalam di Masjid Kampung Hanguh. Jadi kebetulan, jadi alhamdulillah berada di situ. Dan sekejap lagi nak kena balik Baling pula. Tu cerita dia. Baik, tuan-tuan, insya-Allah pagi ini sebuah hadis daripada Ibn Abbas, Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Hadis daripada Abil Abbas, nama dia Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, itu gelaran dia. Radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Jadi daripada Abil Abbas, dia kata seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki ni? Dia tak kenal lah. Sebab itu disebut lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lelaki tadi datang untuk apa, tuan-tuan? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Dia tanya dua benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia kata, wahai Rasulullah, tunjuk kepada aku, cerita kepada aku, tolong bagi tahu kepada aku, tolong royak ke aku. Cerita kepada aku apa dia? Satu amalan yang bila aku buat amalan tadi, yang pertama, Tuhan kasih kat aku, Tuhan sayang kat aku. Yang kedua, dengan amalan tu juga Allah kasih kat aku dan manusia juga kasih suka kat aku. Makna dia buat benda ni, Tuhan sayang kat dia, Tuhan suka kepada dia, Tuhan kasih kepada dia, dan manusia juga kasih dan suka kepada dia. Ini bukan ayat pengasih, tuan-tuan. Ayat pengasih lain. Tak kena duk payah dah, duk ayat pengasih apa tak payah dah, tuan-tuan. Kita kadang-kadang nak berkawan dengan orang, nak masuk, nak bergu dengan orang, nak teka orang, nak minta, nak cari ayat pengasih, tak payah. Duk ambil ayat pengasih pun tapi perangai serupa musang, tak jadi.
Maka lelaki tadi yang tak dikenali, mana Abil Abbas dia tak kenal lelaki tadi. Dia kata lelaki tadi datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya, tunjuk kepada aku wahai Rasulullah satu amalan bila aku buat Tuhan kasih kat aku dan manusia juga kasih dan suka kat aku. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata kepada dia, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Bila lelaki tadi tanya kepada Nabi, perkara yang bila dia buat Allah kasih dan manusia kasih, Nabi kata dua benda ni aja. Yang pertama, kamu zahid pada dunia, kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Dan kamu zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan dikasihi oleh manusia. Dua benda ni. Kita orang Melayu kita sebut zuhud. Zuhud ni apa dia tuan-tuan? Zuhud ni bukan seperti mana yang kita sentiasa maklum. Kadang-kadang dalam otak kepala kita ni, bila kita kata zuhud, ui dia tu duit banyak, tapi berjalan je, pakai kasut selipar je. Tengok orang duk bergalah beg dengan berjubah, berserban. Ini bukan kita nak ni tuan-tuan. Itu gambaran yang kita nampak. Maka kita kata, oh dia ni zuhudnya. Tapi dalam Islam dia bukan macam tu tuan-tuan. Dari segi ta'arif zuhud dia bukan macam tu. Pasal Islam bawa suatu agama yang sempurna. Islam dia bawa satu agama yang komplit, sempurna, bersesuaian dengan fitrah manusia. Apa dia fitrah manusia tuan-tuan? Dahlah Tuhan buat kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan campak pula dalam diri kita ada nafsu. Tuhan campak dalam diri kita juga ada juga sifat-sifat seperti mana malaikat. Apa dia sifat-sifat malaikat? Iaitu taat pada Allah Subhanahu taala. Dalam diri kita juga ada nafsu, dan dalam diri kita juga ada sifat ciri-ciri seperti mana syaitan ada juga apa dia mengikut nafsu. Nak kepada syahwat, nak kepada kebendaan. Jadi dua benda ni Tuhan bentuk manusia ada pada manusia. Maka tuan-tuan, fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita bersesuaian dengan Islam. Apa dia tuan-tuan? Kamu ada nafsu, teringin nak kahwin, silakan, ada jalan dia yang sah, yang boleh, yang halal. Kamu teringin kepada harta benda mewah, Islam bagi, silakan, ada cara dia. Semalam saya sembang dengan Ustaz Zawawi, tuan-tuan, kok tuan-tuan kenal itu imam Masjid Ibu, dia pernah duk main kok ni. Sembangan dia kata, tanya dia kata esok ada akad nikah hari ni lah. Sembang, kok anak tanya soalan apa payah-payah, dia tak mau tanya soalan payah-payah. Dia tapi pernah dia tanya tuan-tuan, seorang anak muda nak main akad nikah ni tuan-tuan, dia tanya soalan yang tak pernah orang tanya. Mungkin ada tu imam hak tanya, dia tanya apa dia? Dia tanya pasal apa hang nak kahwin kan? Pasal apa hang teringin nak kahwin, atau pasal apa hang nak kahwin ni? Tahu anak muda tadi jawab apa tuan-tuan? Tak tahan dah Ustaz. Dia jawab tak tahan dah Ustaz, gelak habis orang. Tu jawapan yang ikhlas. Jawapan yang ikhlas dia kata. Jadi Islam meraihkan tak? Kita lelaki, keinginan kita apa dia? Nafsu syahwat. Syahwat kita kepada siapa? Perempuan. Laki ni kalau tengok perempuan cantik, kalau dia tak perhati saja tuan-tuan. Ada tak keinginan? Ada. Manusia ada keinginan tu. Tengok orang pakai kereta besar, ada tak keinginan nak pakai kereta besar? Lebih daripada itu pun kita nak pakai. Kalau boleh kapal terbang pun kita nak bawa. Itu nafsu yang ada kepada manusia. Tapi Islam meraihkan. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dalam surah Al-Jumu'ah, dalam surah Jumu'ah pun disebut, selepas mana kamu sembahyang, selesai sembahyang, bertaburanlah, carilah nafkah, carilah kerja. Tak suruh duduk, tak suruh balik rumah, tak. Tuhan suruh lepas kamu tunaikan hak kamu kepada Allah Subhanahu taala, maka bertebaranlah, carilah harta benda. Itu Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang zahid pada dunia,
Bukan makna dia meninggalkan semua kemewahan dunia, dak. Seperti mana yang ditarifkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, menyatakan yang dikatakan zahid tadi tuan-tuan, dia tidak ada bersangkutan dengan dunia dalam diri dia. Tetapi takrif yang lebih tepat ialah takrif daripada Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Dia menyebut bukanlah orang yang zahid itu ialah orang yang tidak mempunyai harta. Imam Ghazali kata bukan orang zahid itu orang yang dia tak ada harta dan dia meninggalkan semua kemewahan dia. Tak. Tetapi orang yang zahid itu ialah orang yang tidak dibimbangi dalam hati dia oleh harta, sekalipun harta dunia ni milik dia. Mana pada tuan-tuan? Makna kalau hang kaya sampai satu dunia ni pun jadi duit jadi harta benda kamu, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kamu tetap dianggap orang yang zahid selagi mana harta kamu tidak menimbulkan kebimbangan dalam hati kamu. Mana apa tuan-tuan? Kita ada khaitab sa'. Tak payah pakai khaitab sa' lah. Kita ada khaitab. Baru beli je Azia. Azia ni semua orang pakai. Baru beli je Azia. Kita duduk biasa dah duduk pergi surau, kita duduk biasa dah duduk pergi masjid, tiba-tiba hari tu hujan lebat. Khaitab Azia beli duduk dalam kain selimut. Tuan-tuan, kita biasa pergi, tapi tuan-tuan hari tu nak pergi tak tahu nak naik Azia baru beli ataupun baru lepas basuh. Sekejap lagi kalau aku pergi sekejap lagi berselut pula kan, nak kena balik lap pula. Jadi ada excuse dia. Jadi kita pun tak pergi. Mana kita meninggalkan kerana khaitar tadi baru ataupun baru lepas basuh, kita sayang dah. Kita sayang dah. Ataupun suatu yang berlaku, musibah yang berlaku pada kita, tetapi kita duk rasa apa dia, Allah pasal apa kena kat aku, pasal apa tak kena kat orang lain. Pasal apa tak kena kat orang lain, pasal apa kena kat aku. Pasal apa rumah aku yang kena, pasal apa kereta aku yang kena. Aksiden calak sikit tuan-tuan, turun nak bergaduh dengan orang, pasal apa? Kereta dia calak sikit. Kadang-kadang anak main basikal, senirih sikit dah dengan dengan apa dia? Orang baling kata handle. Orang sini kata apa? Handle kot anak. Handle basikal kan. Calak sikit, kita marah ke anak supaya kita nak bergaduh dengan anak kita. Duit hilang. Duduk dalam rumah tengok duit hilang. Duit ni kadang-kadang hilang 10-2 ni. Kadang-kadang anak kita ciluk kan. Duit isteri hilang, kadang-kadang anak ciluk, kadang-kadang kita ciluk. Tuan-tuan. Jadi kita ambil benda tadi ni kita menjadikan suatu benda yang berat kepada kita. Terlalu sayang. Terlalu sayang. Sebab tu tuan-tuan, duit banyak isteri minta bagi. Semalam saya duduk sembang dengan kawan-kawan ni, depa nak buat reunion pula. Apa dia di houseboat di Banding tuan-tuan. Kata kena buat surat kan. Bukan senang isteri nak lepas kan. Tapi ada satu cara tuan-tuan. Ni ilmu. Nak bagi isteri ni sayang kat kita, kita kena jamulah sikit. Kalau duit gaji kita 3,000, bagi kat dia 2,000, biar tinggal kat kita 1,000. Ataupun gaji kita 3,000, bagi kat dia 2,500. Nah, ambil lagi tambah 500, biar abang ada 500 pun tak apa. Tuan-tuan, tu cara dia. Lepas tu, ustaz, kami nak makan pun 500 je. Hampa nak pandai-pandai lah. Hampa bagi kat dia 2,500. Sekali hampa ciluk lah pula kadang-kadang. Tapi jangan cerita kat dia kan. Jadi yang Nabi sebut tadi, zahid ialah yang semana yang ditakrifkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bukan kita tak ada harta, tapi kita mempunyai harta, sekalipun satu dunia ni milik kita, tetapi tak terkesan pun tuan-tuan. Tak terkesan. Bawa kereta kadang-kadang sampai di jalan, ada orang perlukan pertolongan ataupun ada orang aksiden yang perlukan kita hantar tuan-tuan, orang tak bagi hantar lah. Tapi kalau sampai perlu kita hantar tuan-tuan, tak payah duk fikir dah. Saat lagi aku bawa dia, saat lagi dengan darah apa semua kan, tak payah duk fikir dah. Tolong. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan permudah kita. Tuhan akan mudah kita selama mana kita permudahkan orang. Baik, kalau kita tengok zahid pada dunia, kalau kita melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni berlaku bila tuan-tuan? Peperangan Tabuk berlaku pada
Bulan Rejab, musim panas yang keterlaluan. Panas sungguh. Nak perang ni tuan-tuan, sehingga Nabi ni bersungguh-sungguh seru pada para sahabat untuk keluar nak perang. Di mana? Tabuk, jauh daripada Madinah. Musim panas. Nak pergi naik apa ni? Kita nak pergi naik apa? Dah pergi berkenderaan, ada yang berjalan, ada yang berkenderaan unta, ada yang kenderaan kuda. Jauh tuan-tuan, musim panas yang keterlaluan. Kita duduk Malaysia tak kena lagi musim panas yang keterlaluan. Kita duduk Malaysia panas pasal kemarau. Tapi kalau orang yang duduk di musim panas tuan-tuan, panas sungguh. Saya duduk di Pakistan, dah lah duduk bilik kecil, duduk 3 orang. Tuan-tuan, bila main musim panas ni tuan-tuan, kapek ni buang ni, buka kapek ni. Bukan ada aircon. Kapek ni buka, tidur. Nak tidur macam mana? Nak tidur sekejap lagi pukul 3 pagi baru nak boleh lena. Pasal apa? Musim panas dia macam tu, dia tak susah nak lena, panas. Buka kapek ni, tidur kipas ni pusing. Lapiklah kain selai. Pakailah kain tak gitu tuan-tuan, tak tidur tak pakai kain pula, pakailah kain. Lapik kain selai. Tu musim panas. Yang Nabi sebut ni tuan-tuan, dalam perang dalam perang Tabuk ni musim panas yang keterlaluan. Dan diuji pula dengan musim buah-buahan yang sedang masak, untuk tunggu masa nak petik aja. Lalu Nabi suruh para sahabat pakat main, pakat infak. Pasal apa? Perjalanan yang jauh, perlukan bekalan yang banyak. Sahabat tuan-tuan, ada bini tak? Ada anak tak? Ada kebun tak? Ada. Tapi Nabi minta, jom kita kena perang. Kita nak berperang, bukan nak pergi makan kenuri, pergi berperang. Bermakna apa dia tuan-tuan? Bila pergi perang, kamu meletakkan nyawa sebagai pertaruhan. Letak nyawa sebagai pertaruhan. Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman bagi pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ini unta aku." Dengan apa yang ada di atas muatan unta tadi, berapa ratus ekor unta. Mai Sayyidina Umar Al-Khattab, "Wahai Rasulullah, ini separuh daripada harta aku, banyak, separuh daripada harta Sayyidina Umar Al-Khattab." Lalu datang pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar kata, "Kali ni aku boleh challenge dah Sayyidina Abu Bakar." Pasal apa? Setiap amalan yang baik, sahabat-sahabat lain tak boleh nak menandingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ceritalah bab apa pun. Bab orang sakit ke, jiran sakit ke, bab apa dia, puasa sunat ke, bab sembahyang sunat ke, bab amalan-amalan sunat ke, Sayyidina Abu Bakar mendahului sahabat-sahabat yang lain. Maka bila waktu nak perang Tabuk ni tuan-tuan, Sayyidina Umar bawa mai separuh harta dia. Dalam hati dia kata, kali ni boleh dah nak challenge Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar bawa mai. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal?" Dia kata, "Wahai Rasulullah, ni semua harta aku, yang aku tinggal untuk anak dan isteri ialah Allah dan Rasul." Habis cerita, tutup cerita. Harta tuan-tuan, bukan minta RM10. Buat mai semua harta. Bermakna apa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar hanya nampak apa dia? Allah dan Rasul. Kita tak sampai tahap tu tuan-tuan, tapi ni sejarah kita nak cerita sahabat yang confirm syurga. Sahabat Nabi confirm syurga, dan disebut antara 10 sahabat yang Nabi sebut yang Allah Ta'ala janjikan syurga, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq. Kita ada siapa-siapa janji masuk syurga, tak ada lagi. Cumanya dijanjikan dengan atas amalan-amalan kita yang baik, syurga. Sebab Nabi sebut dah, seorang lelaki pernah mai jumpa Nabi SAW. "Wahai Rasulullah, ajar pada aku satu perkara." Apa dia? Nabi mari seorang lelaki tadi jumpa Rasulullah SAW, cerita dia apa dia? Apa amalan yang dia nak buat masuk syurga? Apa amalan dia buat yang boleh dia tu masuk syurga? Apa yang Nabi sebut? Apa dia? "Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kamu ucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah saja. Kamu masuk syurga. Tapi dalam hadis ini dihurai panjanglah tuan-tuan. Makna apa dia? Segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggal. Apa sahaja yang Allah Taala perintah kita laksanakan. Sunat-sunat lain yang tak buat pun tak apa. Makna kamu ni ahli syurga. Ahli syurga.
Jadi bila Nabi minta tuan-tuan perjalanan yang jauh, nak cerita kisah Abu Khaitamah. Abu Khaitamah ni sahabat Nabi yang dia ketinggalan. Dia ni pasal apa? Kebun dia banyak. Isteri dia 2 orang, kita seorang. Isteri Abu Khaitamah 2 orang. Kebun yang luas, kebun tamar. Sahabat Nabi yang ketinggalan, tetapi mereka ini tidak termasuk di kalangan orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik waktu perang Tabuk ni, mereka minta excuse kepada Nabi SAW. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat berkaitan dengan orang-orang yang munafik yang berpaling daripada peperangan Tabuk. Maka 4 orang sahabat Nabi ni dikecualikan. Pasal apa? Mereka ni menyesal sungguh-sungguh, mereka minta ampun pada Allah SWT dan minta maaf. Tu pun mereka minta maaf pun tuan-tuan, makan masa yang lama. Kerana apa? Nabi menunggu ayat-ayat daripada Allah SWT berkaitan dengan mereka ni. Ka'ab bin Malik dia cerita waktu Nabi berpaling daripada dia, lepas balik daripada peperangan Tabuk, Ka'ab ni sangat sedih. Pasal apa? Nabi balik, orang Islam lain balik, tentera-tentera Islam lain balik. Bila tengok Ka'ab bin Malik, buat tak tahu je. Supaya kita lah kalau main surau tu, tiba-tiba salam, orang tak salam pun dengan kita, keluar pinjam tu saja. 3 hari kalau orang buat yang tu kat kita, rasa apa tuan-tuan? Pasal apa tak kena tamana ni, orang pulau aku ni. Ka'ab bin Malik melalui masa yang begitu panjang. Dia duduk atas bumbung rumah dia, termenung teriak. Bila mana ada sahabat lain datang teriak kepada Ka'ab bin Malik, "Ya Ka'ab bin Malik, dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah SWT." Waktu tu Ka'ab rasa dunia ni hak dia. Dia rasa dunia ni hak dia. Abu Khaitamah, waktu bila mana dia sampai berita kepada dia peperangan Tabuk, dia jadi teralik sikit tuan-tuan. Sehingga Nabi dah berangkat, maka dia balik waktu Nabi dah berangkat. Tengok-tengok pasukan Islam dah berangkat pergi. Maka dia balik ke khemah dia, perumahan dia tuan-tuan, dalam kebun tamar yang luas. Waktu musim panas, isteri dia sedang duk renjis-renjis atap khemah tadi. Lalu dia masuk, dia tengok siap dah dihidang makanan. Siap dah dihidang makanan. Balik tengok, oh makanan dah dihidang. Sedap. Orang kaya, harta banyak. Lalu dia kata kepada isteri dia, saat ini Nabi SAW sedang berada di tengah panas yang terik dalam peperangan Tabuk. Tetapi Abu Khaitamah dihidang dengan makanan-makanan yang lazat. Dia kata kepada isteri dia, persiapkan bekalan Abu Khaitamah, kerana sekarang juga Abu Khaitamah akan menjejaki langkah Nabi SAW. Dia suruh isteri dia persiapkan makanan tadi. Dia tak makan tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia bayangkan Nabi berada di tengah padang pasir. Maka ini yang dikatakan apa, dia meninggalkan segala. Sedangkan dia nak makan boleh dah. Dia tak mau pi pun tak apa dah, Nabi dah pi dah. Tapi dia kata sekarang ni Nabi berada di tengah padang pasir yang panas, sedangkan Abu Khaitamah berada di hadapan makanan yang dihidang yang lazat-lazat. Dia kata persiapkan bekalan Abu Khaitamah, kerana Abu Khaitamah akan menjaki Nabi SAW. Bila Abu Khaitamah hampir sampai kepada Nabi SAW, sahabat tengok sayuk-sayuk nampak orang lelaki. Tunggu. Bila sampai dekat, cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu adalah Abu Khaitamah. Bila Abu Khaitamah sampai kepada Nabi SAW, lalu minta maaf kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi buat kepada Abu Khaitamah, Nabi berdoa kepada Allah SWT, minta supaya Abu Khaitamah ini segala rezeki dia, Allah Ta'ala berkati rezeki dia. Makna kemewahan yang ada kepada Abu Khaitamah, Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala memberkati segala kemewahan yang ada kepada Abu Khaitamah. Ini sahabat Nabi yang kena tinggal jauh dah tuan-tuan, tapi pederah juga pergi seorang-seorang. Kalau kita terlepas rombongan orang pergi Kuala Lumpur, orang berada di Ipoh, kita boleh pederah pergi, tak ada masalah, tak takut apa. Tapi ini bukan ada RNR, tak jumpa dah dengan kereta orang, tak jumpa dah dengan kenderaan orang, pergi seorang-seorang ligan Nabi SAW. Itu Abu Khaitamah. Begitu juga sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah. Kisah Abu Dahdah ni turunnya ayat berkaitan dengan kisah Abu Dahdah. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan ayat, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Apa maksud dia tuan-tuan? Man zallazi, siapa-siapa yang memberi pinjam
Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan, memberi pinjam kepada Allah dengan qardu hasan. Makna infak fi sabilillah. Fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Allah akan gandakan dengan gandaan yang cukup banyak. Allah Ta'ala nak balas esok, Allah Ta'ala gandakan dengan gandaan yang banyak. Bila Abu Dahdah dia dengar ayat ini, dia pegang tangan Nabi SAW, lalu dia kata, wahai Rasulullah, adakah Allah memerlukan pinjaman kepada kita? Nabi kata, ya. Maka Abu Dahdah kata, ya Rasulullah, itu 600 pohon tamar milik Abu Dahdah. Abu Dahdah pinjamkan kepada Allah Subhanahu Taala. Itu Abu Dahdah. Kita, tuan-tuan, boleh kalau orang kata nak buat apa, nak buat surau, bagi hak kita ada, tuan-tuan. Tak payah bagi banyak pun tak apa, tuan-tuan. Sekadar kita ada pun jadi dah. Jangan pula kita dengar depa nak buat sekolah, meluat aku. Pantang lepas sebulan je ada sekolah nak buat. Ada saja rumah nak yatim lah. Pi di bank pun ada orang duk tunggu. Malas kadang-kadang nak pi di bank. Kan? Biar pilah kat depa, tuan-tuan, depa nak tunggu. Hak kita nak bagi, tak usah cara hak dia. Kita cara hak kita. Kita pi tu bubuh tu, oh duit ada RM1, bubuh RM1. Dah, clear masalah. Abu Dahdah 600 pohon tamar ya Rasulullah milik, dipinjamkan kepada Allah Subhanahu Taala, nak ambil. Kita ada kelapa sawit, siapa ada kelapa sawit ni, tuan-tuan. Ni kita nak buat pasti, boleh saya cerita. Kok saya dia tahu, Ustaz, kelapa sawit saya 5 kilo ni ambil untuk nak buat pasti. Ada? Tak ada aku nak tanam kelapa sawit ni. Jadi tak ada. Tak ada, selamat. Jadi itu di antara kisah sahabat yang tu, Abu Dahdah dan juga Abu Khaitamah. Begitu juga dalam peperangan. Kalau kita tengok sahabat-sahabat yang meletakkan dunia ni tidak ada nilai bagi mereka. Dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku pada 8 Hijrah. Peperangan Mu'tah ni berlaku dengan sebab utusan Nabi SAW dibunuh. Lalu Nabi marah. Nabi seru pada para sahabat dia untuk tuntut bela di atas kematian utusan Nabi SAW. Dalam perang Mu'tah ni, tuan-tuan, panglima perang yang Nabi lantik yang pertama, Nabi angkat, iaitulah Zaid bin Harisah. Nabi dalam perang Mu'tah ni, tuan-tuan, Nabi tak terlibat. Nabi tak terlibat, tapi dinamakan juga Ghazwah. Pasal apa? Pasal peperangan ini mengumpulkan sahabat yang ramai, tentera yang ramai. Lalu Nabi angkat yang pertama Zaid bin Harisah. Kamu akan jadi kepala, kamu akan jadi ketua orang Islam dalam peperangan Mu'tah. Lalu Nabi sebut seandainya Zaid gugur, maka akan diganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Dan sekiranya Ja'far bin Abi Talib gugur, maka kamu akan dipimpin pula oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Dan seandainya Abdullah bin Rawahah gugur, maka kamu pilihlah di kalangan kamu yang layak untuk mengepalai tentera Islam waktu tu. Nabi sebut khusus 3 nama ni. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi cakap ni, tuan-tuan, bukan benda kosong. Nabi cakap semua itu benda yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang Nabi cakap ni semua Allah Taala cerita dah kepada Nabi. Bermakna apa dia, tuan-tuan, bila Nabi sebut 3 panglima perang ni, lepas satu, bermakna 3-3 ni akan mati. Kalau kita lah, orang kata, Ustaz, pertama kali hang kena jadi kepala ni, kalau hang mati lagi, orang lain pula ganti. Kalau macam tu saya pun rasa sakit perut. Tak boleh nak pergi. Siapa? Bini pun muda lagi, kan? Tak sampai 40 lagi. Anak pun kecil-kecil lagi. Agak-agak kita lebih kurang macam tu, kan? Excuse lah. Tapi Zaid bin Harisah, bila Nabi kata kamu jadi kepala tentera dan seandainya kamu gugur, akan diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Zaid bin Harisah minta ada excuse kan Nabi, dah sami'na wa ata'na. Ja'far bin Abi Talib, seorang sahabat yang susah, anak ramai, minta ada excuse pada Nabi, ya Rasulullah, hang ni cakap semua ni daripada Allah Subhanahu Taala, kalau macam tu betul sungguh. Jadi aku ni anak pun kecil-kecil lagi, tak payah aku nak. Tak. Sami'na wa ata'na. Abdullah bin Rawahah sama. Bila pergi, tuan-tuan, bertempur, tuan-tuan, Allah Taala bagi kemenangan belum bertempur. Apa dia, dalam peperangan Mu'tah belum tempur, tapi dalam peperangan Tabuk tak bertempur. Pasal apa? Kesungguhan yang ada pada orang Islam. Tapi dalam peperangan Mu'tah bertempur. Ramai.
Tentera Islam 30,000 lebih nak lawan dengan tentera yang hampir 200,000. Bila sampai tuan-tuan bertempur perang, Zaid bin Harithah meninggal, syahid dia. Bila dia syahid, bendera tadi dipegang pula oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far juga gugur tuan-tuan, kesan tikaman, kesan yang ada pada tubuh dia. Tuan-tuan, sehingga tangan dia terputus tuan-tuan. Diganti pula oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah sama juga gugur. Masa inilah Allah Ta'ala campakkan apa dia yang kita kata hidayah kepada seorang sahabat yang bernama Khalid Al-Walid. Sebelumnya dia tu bukan Islam, dia pernah memerangi orang Islam dan dia pernah mengkucar-kacirkan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia meluk Islam. Dalam peperangan ini Allah Ta'ala angkat darjat siapa dia tuan-tuan? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pegang dia pula jadi kepala tentera. Masa ni dengan segala taktik yang dia ada, taktikal yang dia ada tuan-tuan, sehingga menggerung dan mengalahkan tentera kafir waktu tu. Bila balik daripada peperangan Mu'tah ni tuan-tuan, belum lagi tentera Islam sampai, Nabi dah bagi tahu kepada penduduk Madinah, peperangan Tabuk Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada tentera-tentera Islam di bawah kepimpinan Saifullah. Nabi sebut di bawah kepimpinan Saifullah. Siapa dia? Tuan-tuan, gelaran tu dibagi kepada siapa? Gelaran itu dibagi kepada Khalid Al-Walid. Siapa yang bagi gelaran ni tuan-tuan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tuhan yang bagi gelaran kepada Khalid Al-Walid. Tuhan yang bagi gelaran. Siapa dia? Saifullah, pedang Allah. Tak ada manusia dah tuan-tuan paling seronok tuan-tuan. Bila sampai tuan-tuan, bila sampai tentera Islam ni, ramailah orang pakat pergi sambut. Anak-anak isteri pakat pergi lah, anak-anak terekam pergi. Bila pakat pergi tuan-tuan, Nabi kata, kamu ambil, dukunglah mereka. Bila anak-anak mai tuan-tuan, ambil dukung dia. Tetapi Nabi kata, bawa mai kepada aku anak Ja'far bin Abi Talib. Bawa mai kepada aku anak Ja'far bin Abi Talib. Aku nak dukung dia. Pasal apa? Ja'far bin Abi Talib, Nabi sebut dah, kamu akan gugur. Tapi tinggal nak ramai tak? Ramai. Susah. Nabi yang ambil dukung, Nabi peluk. Dan Nabi yang menjaga, Nabi yang pelihara anak-anak Ja'far bin Abi Talib. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang susah. Kita minta Tuhan pertemukan kita dengan orang yang susah. Pasal apa tuan-tuan? Pertama, bila kita bertemu dengan orang yang susah, minta Allah Ta'ala lah lindung kita. Lindung daripada apa tuan-tuan sekarang ni? Macam-macam orang boleh buat. Jahat ni, taktik ni macam-macam. Orang kena kita. Tapi kita minta tolong kepada Allah. Minta Allah Ta'ala tolong lindungkan kita. Ya Allah, pertemukan dengan aku orang yang susah, bukan orang yang menipu. Bila kita bertemu dengan orang yang susah tuan-tuan, orang yang sedang memerlukan hajat, kita perlu doa dia. Bila kita bantu ambil berat dia, kita minta dia doa. Mintalah, kamu doalah kepada aku ni, doa pada dia. Minta sihat. Yang ni nikmat paling besar ni tuan-tuan. Ada duit 1 juta pun kalau tak sihat, dia tak seronok. Pertama sekali minta sihat kita. Biar dia tolong doa kat kita. Kita pun berdoa, tapi biar ada juga support daripada orang yang susah, yang berhajat. Minta doa bagi kita ni sihat. Sihat, murah rezeki, yang tu cukup. Panjang umur. Sihat yang paling utama. Minta dia doa kat kita. Belai. Kalau ada anak yatim tuan-tuan, kita mampu. Kalau kita tak mampu banyak pun, sikit pun tak parah. Sikit pun tak parah. Maka Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, adakah mereka ni tak kasih pada keluarga, tak kasih pada tanaman-tanaman mereka, tak kasih pada harta? Kasih. Tapi mereka lebih kasih pada apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW dan dijanjikan oleh Allah SWT. Mana mereka meninggalkan. Wih, sayang tak ke bini? Sayang lah. Nu anak kecil sayang tak? Sayang. Lepas tu pasal apa hampa bergagah duk pergi juga.
Mereka memandang apa dia tempat ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat daripada apa yang Allah Taala pinjamkan kepada mereka. Itu orang yang zahid pada dunia, yang mana Allah Taala akan kasih pada mereka. Lepas tu kita adakah nak aku beli kereta dah nak pergi jual, rumah pun ada dah jual, tak payah jual. Pasal apa? Pasal dengan harta kita boleh jadikan benda-benda harta-harta kita tadi ni sebagai pahala kepada kita. Cuma jangan duk jadi kedekut. Bila jiran meminta, Cik Mat boleh pinjam dak kereta? Pasal apa ni? Nak bawa isteri, nak salin kereta pula start dia cek tak ada mampu happy. Cek mampu happy. Ambil kereta. Ambil nasri kereta api, hantar. Ataupun kita boleh pergi hantar. Kita memudahkan orang. Mudahkan orang, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Ni tuan-tuan ada kebun 4-5 relung, kawan ni pun beli kebun juga, tiba-tiba kawan ni nak kena langkah tanah kita. Kita pula pergi buat pagang. Jangan duk lalu kot tanah aku. Jangan duk lalu kot tanah aku. Lalu kot lain. Memudahkan orang, tuan-tuan. Mudahkan orang. Kita duk berjiran, mudahkan jiran kita. Ada jiran kita sakit, jangan pula kita duk basuh kereta, pasang pula lagu kuat-kuat gedegung. Mudahkan urusan kita. Masak sedap-sedap, tuan-tuan, bagi kat jiran sikit. Pasal apa? Biasanya orang masak sedap ni dia tomeh pun, dia bau dia sampai merata, tuan-tuan. Bagi sikit. Sebab tu Nabi dia sayangnya pada Sayyidatina Khadijah ni. Pasal apa, tuan-tuan? Salah satunya Sayyidatina Khadijah bila dia masak, dia suka bagi kat jiran-jiran dia. Sebab itulah Aisyah selepas mana kematian Sayyidatina Khadijah, Aisyah rasa cemburu pada Nabi. Sebab apa? Suatu ketika Nabi kata, Aisyah bila masak ni hang lebihkan kuah sikit, saya hampir bagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat kepada Khadijah. Rasa cemburu ada, tuan-tuan. Sayyidatina Khadijah dia suka bagi. Sebab itulah yang dikatakan zahid pada dunia ni. Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu dia sampai ke rumah seorang rahib Nasrani. Rahib Nasrani ni kalau kita kata Siam ni Tok Sami, India Tok Sami. Tok Sami Siam, tuan-tuan kenal macam mana? Pakai baju, pakai kain kuning tu, tuan-tuan, selimut, kasut selipar pun tak pakai. Waktu depa nak makan pergi mana? Pergi kutip kat kedai ni sikit, kutip kat kedai ni sikit. Sayyidina Umar waktu dia sampai di depan rumah rahib Nasrani tadi, waktu dia nak jumpa, dia ketuk pintu, dia panggil, tuan-tuan. Bila rahib tadi keluar, jumpa dengan Sayyidina Umar perhati tengok kepada rahib tadi. Bila buka-buka pintu, tengok-tengok, Sayyidina Umar sedih, teriak. Lalu sahabat Sayyidina Umar tanya, wahai mukminin, pasal apa teriak? Pasal apa teriak kamu tengok dia ni? Sayyidina Umar kata, aku teringat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Aku teringat kepada ayat ini sebab aku teriak, aku tengok dia. Bukan pasal dia ni Nasrani. Pasal aku teringat kepada ayat ini. Amilatun nasibah, bersusah payah di dunia. Duduk dalam keadaan yang susah, yang fakir. Tasla naran hamiyah. Bila mati pula esok, Allah Ta'ala seret campak dalam neraka, dalam api yang panas, iaitu neraka. Sebab tu aku tengok dia, aku sedih, aku teriak. Pasal apa? Di dunia hang tinggal segala kemewahan dunia, kasut pun tak pakai. Tok Sami kahwin tak? Tak kahwin. Padahal tu benda paling seronok. Tadi jawapan budak muda tadi, tak tahan dah. Hang tak mau, tinggal habis, duduk dalam keadaan yang susah. Sedangkan Islam ajar apa dia? Kamu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak semestinya kamu susah. Kamu boleh jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan kamu merupakan orang yang kaya. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Syurga. Janji syurga. Abdul Rahman bin Auf, orang yang paling kaya di kalangan sahabat Nabi. Uthman bin Affan. Tapi syurga tak? Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Sebab itu Sayyidina Umar kata, aku tengok dia ni, aku teriak. Pasal apa? Pasal agama yang mereka anuti, agama yang menipu mereka dan menyusahkan mereka di dunia. Susah di dunia. Dia berasa dia tu hebat dah. Di sisi agama mereka tu, mungkin dia mati syurga. Bila Sayyidina Umar tengok tu, sebab tu dia teriak, dia kata, apa dia? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sedangkan agama Islam ni, tuan-tuan, bila sahabat Nabi datang, sahabat yang susah, yang fakir ni datang jumpa Nabi SAW,
Tanya Nabi, zahaba al-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sahabat yang susah ni dia loba tuan-tuan, mai jumpa Nabi, wahai Rasulullah, kami jealous, cemburu ni orang yang kaya. Mereka ni dapat pahala sembahyang sebenarnya kami sembahyang, depa sembahyang dapat pahala. Jadi pair sama. Wa yasumuna kama nasum, depa puasa. Puasa tadi Tuhan bagi pahala, depa dapat pahala, kami pun dapat pahala. Jadi kami boleh berlumba-lumba yang tu. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi depa ada duit yang banyak, depa boleh infak. Yang ni kami kalah Rasulullah, kami rasa kami ini kekurangan. Tak boleh nak challenge mereka. Lalu Nabi ajar apa yang diajar dalam agama kita ialah apa dia? Nabi sebut dah, kullu tasbihatin sadaqah. Kamu tak payah pening kepala, kamu tak ada duit, kamu buatlah benda-benda yang boleh menjadi pahala sedekah pada kamu. Apa dia Nabi sebut? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Duduk saja-saja, naik motor, naik kereta, naik kayuh basikal, ucaplah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sehingga Nabi sebut kepada sahabat ni, akhir sekali Nabi sebut apa dia? Sebelum tu Nabi sebutlah amar ma'ruf, nahi munkar, itu juga sedekah. Sehingga Nabi sebut yang terakhir sekali, iaitulah kamu mendatangi isteri kamu juga merupakan pahala sedekah. Habis cerita tuan-tuan. Makna dalam Islam ni apa dia tuan-tuan? Sebab tu kita kata hak kahwin pun dia akan jadi ibadah kepada kita. Kita berkahwin bukan kata lalai dak, kita duduk dengan isteri, bermesra dengan isteri. Dah makin tua dah tuan-tuan, duk main melawak cabut uban. Dulu tak ada, dulu rambut hitam apa semua, main melawak cabut uban. Jadi pahala kepada kita. Islam ajar cukup sempurna. Sebab itu kalau kita tengok surah yang pendek, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, cukup memadai. Pasal apa? Semua pusingan dalam kehidupan orang Islam ni dia boleh menjadi pahala kepada dia. Kita nak naik motor pergi kerja, boleh jadi pahala tak? Boleh jadi ibadah tak? Boleh jadi ibadah. Boleh jadi ibadah. Kita duk berjaga malam, duk buat kerja kita, jadi ibadah tak tuan-tuan? Jadi ibadah. Kalau kita niat itu ibadah. Ada anak, ada isteri, kita niat mereka ni tanggungjawab aku, nak didik cara Islam, nak bentuk isteri cara Islam, dapat pahala. Kita berkawan, dapat pahala. Tuan-tuan yang kalau kita tahu kawan ni lalai kita ni duk sembang, dak sembang biar benda yang berfaedah, jadi pahala. Jadi semua dalam kehidupan manusia ni, sedetik yang berlalu kita jumpa orang, jadi pahala ibadah. Jumpa yang macam mana? Bukan woi ingat mati dah, bukan macam tu kan. Jumpa orang, bagi salam, tanya khabar, susah bantu. Baik, itu zahid pada dunia. Dan Nabi kata, kamu zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan dikasihi oleh manusia. Macam mana tuan-tuan? Jangan duk terlalu, orang sebutlah ni, bahasa lah ni cemeh kan. Dia kaduk cemeh kan. Pergi pagi-pagi tengok kawan ni suka belanja, dia pun pergi selalu kan. Makan pagi selesai masalah, kawan support. Kerja aja kita mengharapkan orang saja. Mengharapkan orang. Tapi dalam Islam ni apa dia? Yang tu yang dikata, bila kamu zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan dikasihi oleh manusia. Supaya kita lah jumpa orang susah, kita rasa nak bantu, kita rasa nak belanja dah. Tapi ada orang susah, dia saya dah bayar dah. Makna besarnya jiwa dia. Besarnya jiwa dia. Kadang-kadang kita bagi kat dia, dia minta lagi. Hak tu jiwa yang kecil. Tapi jiwa yang besar ni tuan-tuan, susah kita nak bantu, dia tak pernah pun menyebut kesusahan dia. Saya ada seorang duk mengasuh anak saya tu tuan-tuan, ibu tunggal. Siapa nak apply boleh ya. Anak 2 orang, mengaji sekolah menengah Tok Lela. Isteri pada suami dia meninggal waktu anak saya yang 8 tahun ni masih kecil lagi. Dia mengasuh. Masa tu suami dia ada lagi, lepas tu suami dia mana lama dah, 8 tahun dah, masuk 9 tahun. Nak cerita tuan-tuan, saya cerita tu ni tuan-tuan, dia tak pernah merungut apa pun kesusahan dia pada kami. Kami ni mana saya dengan isteri saya lah, duk pergi hantar, tak pernah cerita langsung. Pasal apa? Dia tak kerja. Dia tak kerja. Anak dia mengaji. Tak tahulah aku adik-beradik dia ada support, tapi tuan-tuan cerita dia tak kerja. Hanya duit kita bagilah, duit mengasuh. Kadang-kadang kita beli barang. Tak pernah mengungut tuan-tuan. Dia tak pernah mengungut. Saya tak pernah jumpa lagi manusia yang macam ni. Kadang-kadang bila kita baik, dia susah, dia akan cerita kesusahan dia. Tapi yang ni dia tak pernah cerita. Saya ingat lagi, saya
pernah beli burung puyuh kat banding tu, satu paket buat pergi di rumah dia. Pergi di sekolah, sembang di sekolah, ada kebetulan adik-beradik dia perempuan kan, dia kata, "Ustaz, terima kasih lah beli puyuh mari buat pergi di rumah tu." Saya kata, "Siapa?" Dia masak kami pakat makan. Tuan-tuan, burung puyuh ni bukan seekor 5 upang. Dia boleh masak hak kita bawa pergi kat dia, kok kita duduk dalam peti air senyap kan. Buat keluar telur goreng, buah kicap. Tak, dia masak hak tu bagi kat orang. Saya bila saya cerita hak ni kat Munir, saudara Munir kita, tuan. Dia kata, "Ustaz bagi nombor akaun." Masuk. Kita bukan nak ni, tapi itu dia, Tuhan akan bagi. Orang kasih tak? Orang akan suka, orang akan kasih. Zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan dikasih oleh manusia. Kita akan dikasih oleh manusia. Ni kaki menipu kuat tadi kan. Kaki menipu ni orang akan suka. Tapi kalau nak jadi penipu, jadilah orang yang penipu yang orang panggil orang baling kata ni bohong sungguh. Kalau hak bohong sungguh tu tuan-tuan, hak ni orang suka pula. Kalau hak bohong orang boleh percaya, hak tu tak jadi. Kan? Nak bohong ni, bohong sungguh. Makna nak menipu ni, menipu sungguh-sungguh sampai orang pula, seronok kalau kita ada. Pasal apa? Kaki menipu. Ni pasal nak habis ni, saya masuk waktu lah. Ingat di baling cerita. Saya kadang-kadang duk masuk dengan geng-geng kaki sembang ni. Pasal apa? Kita nak seronok. Dengar daripada cerita pasal geng-geng menipu ni. Cerita dia seorang tu. Kaki tipu kuat ni. Waktu dia nak pergi pekan baling, tuan-tuan jauh lah daripada, kalau kampung saya tu Memali tu jauh lah nak sampai di baling ni, lebih kurang dalam 15 minit kot, lebih kurang dalam 15-20 km. Dia kata waktu dia nak pergi pekan baling, dia ambil lah kain dia dulu, dia tahan di belakang sungai rumah dia. Tuan-tuan, bila dia tahan tuan-tuan, tak apa, dia biar dia pergi pekan baling. Bila sampai di pekan baling, waktu dia nak balik tuan-tuan, naik titi baling tu tuan-tuan, dia tengok orang ramai. Dia tengok orang ramai. Pasal apa ni orang ramai ni? Rupanya dia duduk tengok ni ekor ikan duduk libah. Ekor ikan duduk libah. Dia kata besar tu ikan ni. Dia pun tak apa. Balik pergi rumah dia. Pergilah tengok kain dia tahan tadi. Pergi tengok rupa punya ikan hak ekor dia duduk libah di pekan baling tu tuan-tuan. Kepala dia duduk di rumah dia ni. Makna apa dia tuan-tuan? Hak tu dia menipu sungguh-sungguh sampai orang tak percaya. Hak ni tak apa. Hak ni tak apa tuan-tuan. Menipu hak ni tak apa. Jangan duk menipu hak orang percaya. Hak tu tak boleh. Hak ni orang seronok, orang akan berkawan dengan kita. Jadi seorang menipu. Tapi menipu kita tu, menipu yang mengembirakan orang, seronok orang. Orang tak ceria, ada kita, syok. Supaya orang cerita bab manah ikan. Ni musim nak kemarau ni, musim nak manah ikan. Orang duk cerita pasal manah ikan dapat banyak, dia geram. Dia kata, aku hari tu aku pergi di lubuk tu. Dia kata aku selam, tak nampak lah. Tolak ikan. Selam tu tuan-tuan tak nampak benda lain dah. Duk kalih tu ikan. Padam muka. Ni menipunya ni tak apa. Jadi tuan-tuan, zahid pada dunia ni, zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kita tak suka. Bukan kita tak mahu orang bagi dah. Kita tak meminta-minta, kita tak mengharapkan apa yang ada pada tangan orang. Kalau kita berkawan pun bukan kerana dia ni harta banyak, bukan dia ni toke bank, bukan dia ni ahli businessman, bukan dia ni orang yang kebun banyak. Tak, kita kawan dia kerana Allah Ta'ala. Susah pun kita kawan. Tapi setengah orang dia pilih dah kawan orang kaya-kaya. Pasal apa? Lagi kok ada projek. Jadi kalau orang yang macam ni, perangai yang macam ni, Nabi sebut apa dia? Bila kamu meninggalkan, kamu zahid pada apa yang ada pada tangan manusia, kamu akan dikasih oleh manusia. Kita tak harap pun apa yang ada pada tangan orang. Jadi insya-Allah, tuan-tuan sekadar itu, matahari pun nak naik dah. Jadi yang pertama sekali, terlebih masa, terkasar, tersilap, salah dan silap, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, lemah dan kurang itu daripada kelemahan saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.